Cikgu semua tunggu orang. Okay, sorry Okay, untuk PDPR hari ni, boleh tak Fahri baca doa dulu? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syuk alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okay. Hari ni kita akan start, cikgu dah start lagi masuk bab 7 cahaya. Sebabkan awak nak periksa, awak periksa 22, 15. Kalau tak silap cikgu. Cikgu nak buat ulang kaji je minggu ni. Okay, jadi hari ni kita akan start dengan ulang kaji bab tingkatan 5, bab 1. Okay, boleh Okay, awak nampak cikgu punya slide? Cikgu baru buka. Hari ni cikgu nak buat sesuatu. Kemarin kan sekejap. Cikgu nak masuk selagi. Okay. Okay, Fahri nampak tak ni cikgu punya slide? Oh, Fahri nampak tak cikgu punya slide? Sekejap cikgu masuk. Okay. 4 orang ni. Okay, hari ni jadinya cikgu share slide. Okay, hari ni kita nak buat, cikgu buat khas PowerPoint ni untuk awak. Okay. Sekejap Hari ni cikgu nak awak berinteraksi dengan cikgu. Cikgu nak awak jawab soalan. Okay, sekejap Boleh tak awak buka ni ke cikgu? Cuba awak buka. Sekejap, tak payah print screen. Cikgu bagi dekat ni. Okey, awak masukkan, awak tekan link yang cikgu bagi dekat chat tu. Boleh tak Atirah dengan Akilah? Boleh. Cuba masuk. Lepas tu kalau minta kod, masuk kod 15305. Okay, hari ni kita buat two-way communication. Jadi cikgu nak ajar, cikgu guna apps baru ni. Nama dia ClassPoint. Jadi cikgu ngajar memang tu awak dapat tulis jawapan lalu. Okay, hati dah masuk dah. Okay. Mati baru masuk. Boleh tak siapa nama dia? Faris, masuk Faris. Faris ngatuk ke? Oh, Faris Daniel. Oh, Faris. Tengok tu Faris. Faris ada ke tak? Kayaknya tinggal je tu. Okeylah, tak apalah. Sekejap lagi kita tunggu Faris ada ke tak lagi. Okey, kalau Faris masuk, Faris ada khabar Okey. Okey, jadi 2 orang masuk dah kan? Okey, jadi hari ni pertama sekali cuba tengok. Cikgu nak awak insert gambar. Okey. Awak tekan je cikgu bagi. Okey. Awak masuk kelas point awak tu ia tukar kan? Okey. Cuba insert gambar. Kandalah gambar awak ke apa ke? Okey, awak tekan je, ambil je gambar upload tu. Pilih je gambar, choose gambar. Masuk je kat mana-mana. Choose
To click image, tekan je. Kalau telefon awak biasa letak kat mana? Gallery kan? Okay, boleh tak? Cikgu letak dah rasa. Awak letak je apa gambar. Lepas tu awak tekan upload. Boleh tak Atira? Atira letak emoji. Akilah, boleh tak Akilah? Okey. Dah. Ni biasa kalau tu cikgu suruh masukkan tu je. Okey. Jadi sekejap. Oh. Okey. Jadi kalau biasa kita boleh tengok lama dah kan dok tengok awak ni. Okey, next. Okey, hari ni kita nak belajar pasal mikroorganisma. Farida ni ada tak? Okey. Kalau awak pegang dekat skrin awak pun dapat nampak cikgu punya skrin kan? Nampak tak Atira? Nampak. Nampak? Tapi kalau nak comel, tengok dekat Google Meet pun tak apa. Kan kita boleh kecilkan skrin kan? Okey, jadi hari ni kita nak ulang kaji apa 5 jenis mikroorganisma tu. Lepas tu kita nak jawab soalan subjektif. Okey, jadi ini. Okey, cuba kita ingat balik. Siapa saya? Okey, kita recall balik. Farida ni dah masuk ke? Baru masuk ego. Gitan Hayat. Okey, Farida ni. Tadi cikgu start dah. Cuba Farida ni masuk dekat class point ni. Cikgu bagi dekat chat. Cuba ketekan link dekat chat tu. Dekat chat, lepas tu masuk. Cikgu tunggu awak masuk seorang lagi. Okey. Atirah dengan Akilah. Okey. Sekarang ni cikgu punya soalan ialah siapa saya? Okey. Awak tulis nombor 1 siapa? Nombor 2 siapa? 3 siapa? 4 siapa? Berdasarkan, cuba kita ingat balik. Protozoa, kulat, alga dan bakteria. Okey, awak pilih. 1 siapa? 2 siapa? 3 siapa? 4 siapa? Faham tak Akilah? Farida ni boleh masuk? Jadi call balik. Soalan ada dekat awak punya tu. Okey. Farida ni boleh masuk tak? Boleh. Okey. Masuk dah 4 orang. Okey, jadi dekat skrin awak tu cuba awak tengok. 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Kalau lah awak tak nampak, awak tekan refresh balik Atirah. Tekan refresh awak punya class point tu. Dia akan tukar lah skrin awak. Cikgu. Ha. Saya nak link balik. Salah back. Salah back. Cek. Link je sini. Dekat dalam class point tu. Adalah. Awak. Ada tak? Link dekat Google Chat. Dekat chat tu ada. Sekejap cikgu copy balik. Copy. Paste. Satu, 5, 3. Fadil Daniel nampak tak soalan dekat Google, dekat tu? Nampak. Okey, tulis 1 apa, 2 apa, 3 apa.
Kita recall balik apa yang kita belajar baru ni. Berdasarkan hak atas cikgu tulis. Protozoa, kulat, alga, bakteria. Pada dia ni tulis dah. Okey, kita tunggu Akilah dengan Tirah. Okay, cikgu tulis dah. Okey. Pada dia ni punya jawapan dengan cikgu lebih kurang sama. Okey. Kita tunggu Atirah dengan Akilah dulu. Satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa. Biasa soalan ni dia akan masuk dengan kertas satu. Dia tengok je bentuk, lepas tu kita kena tulis apa jawapan dia. Macam tu. Jadi awak kena kenal lah bentuk dia. Yang ni apa, yang ni apa. Macam tu. Tira tulis dah. Jadi kurang. Akilah seorang lagi. Akilah boleh masuk. Akilah boleh masuk tak? Akilah jawab tak soalan cikgu? Boleh Ella jawab je. Okey, jawab. Kita tunggu Akilah seorang lagi. Okey. Jadi daripada sini kita kena ingat. Kalaulah tu kulat, kulat mesti ada roti tu. Kalau ingat kulat mesti ada roti ataupun kulat dekat kasut ataupun kat tempat-tempat lembap. Biasa macam tu. Bentuk kulat pula, awak ingat muka kulat roti tu ataupun muka roti tu bentuk ia bulat. Okey, boleh Akilah? Okey, jadi apa beza ya? Cuba tengok. Kulat mestilah, yang ni betul lah kulat. Maknanya betul semua orang jawab. Yang ni adalah kulat. Okey. Jadi, dapat dah. Okey, good. Betul. Akilah, kulat dengan fungi. Betul lah tu. Okey. Okey, kita tengok respon masing-masing. Okey, betul. Slide. Okey, jadi kita tengok. Pada Daniel bagi kulat. Okey, betul. Nombor 1 kulat, nombor 2 alga, nombor 3 protozoa, nombor 4 bakteria. Semua orang betul. Okey. Atira seorang lagi. Betul. Fungi atau kulat. Betul Kilah. Nama dia ialah fungi ataupun kulat. Okey. Jadi, mari cikgu ulang balik. Okey, nombor 1 ni kulat. Okey, jadi macam mana kalau dalam soalan, dia akan tunjuk tau. Bentuk macam ni. Kulat biasanya ataupun fungi ni ada bentuk bulat ni ataupun dibagi bentuk roti. Biasanya akan bentuk gini ataupun gambar dia lepas tu ada bulat-bulat macam ni. Tu kulat. Yang kedua, alga. Alga ni dia ada dalam bentuk alga ni nama dia Chlamydomonas. Ni binatang Chlamydomonas. Lebih kurang macam binatang, bentuk ia bulat gini. Lepas tu alga pula kalaulah hak ni alga dalam air. Hak ni gambar cikgu ambil, biasa cikgu ambil gambar hak biasa-biasa masuk biasa. Yang bentuk gini, bentuk panjang ni. Nama dia Spirogyra. Ini hak ni dalam air. Hak ni macam haiwan, ni macam tumbuhan. Okey, nampak tak skrin cikgu coteng-coteng tu? Nampak kan kat Google Meet kan? Nampak, okey. Jadi, lepas tu yang ni protozoa. Okey, betul. Protozoa yang paling glamour sekali, kita akan ada Paramecium, lepas tu kita ada ameba. Paramecium macam bentuk selipar, ameba ni bentuk ia gini. Okey. Biasanya yang ni dia akan tunjuk
biasalah normalnya dia soalan akan tunjuk Primordium dengan ameba. Okey, yang keempat ni nama dia bakteria. Bakteria ni, bakteria ingat, bakteria akan ada 4 jenis. Bentuk bulat, bentuk macam spiral, bentuk bacillus, root tu. Lepas tu macam vibro, macam kita punya sperma tu. Macam tu. Okey, boleh Okey, jadi kalau jumpa soalan ni, okey, hok ni kulat. Jadi awak kena perhati betul soalan dia dan apa dia punya jawapan. Okey, ni jawapan awak tadi. Okey, last sekali ni adalah virus. Virus ni, kalau you ingat, virus ni bentuk macam robot. Okey, boleh Jadi virus ni, hok ni yang paling seni. Virus paling seni. Jadi paling kecil lah maksud dia. Berapa awak tengok dia punya tu 0.001 microam. Kecil. Jadi lepas tu daripada tu kita akan tengok apa ciri dia. Selain daripada soalan ni, okey. Bentuk dia ada helix, ada hidral, macam tu. Okey, next soalan. Okey, semua orang nampak soalan cikgu? Okey, selain daripada kita tengok gambar, lepas tu kita tahu dia punya bentuk tu, kita kena padankan. Biasa soalan dia akan tanya, gambar tersebut menunjukkan apa? Lepas tu dia bagi ciri. Okey, sekarang ni semua orang nampak Jadi, apa yang cikgu nak buat? Dekat kelas point balik tadi, cikgu nak suruh awak padankan. Maksudnya, awak tulis kat dia suruh awak masukkan slide. Lepas tu awak tarik je dia. Awak letak kata lagi ni. Macam tu. Sambung. Tapi tak betul ni. Okey, boleh Okey, boleh tak? Boleh tak Atirah Akilah? Boleh. Boleh Okey, jom kita buat. Hari ni sebab cikgu kata nak ulang kaji. Tak apa, kalau tak tahu tak apa. Masa ni kita akan tahu salahnya mana. Okey, kalaulah awak punya class point tu, awak refresh je. Nanti dia tukar. Okey, lepas tu awak tekan open slide. Dia dah download sebenarnya. Dia tu. Lepas tu awak ambil lah pen mana-mana, awak pun sambung. Katalah kulat hok mana se. Cikgu bagi jawapan tu sebenarnya keyword dia dah. Okey, lepas awak siap, awak tekan submit. Cikgu tak ada se. Okey, cuba ingat balik. Kalaulah ciri ni, apa dia punya jawapan? Okey, pada dia ni pun buat dah. Okey, next. Cikgu nak bagi hadiah kepada orang yang semua masuk dalam Google Meet, masuk dalam kelas. Tapi hadiah tak sampai lagi. Tunggu nanti cikgu bagi. Akilah buat dah, Ati rasa lagi.
Okey, jadi kalau kita ingat sebelum ni, apa yang paling penting ialah contoh kita start daripada alga. Alga ni biasanya, okey semua orang tahu dah. Okey, good. Tahniah. Okey, kita tengok apa jawapan. Okey. Okey, kita tengok jawapan kita. Okey, Farid Daniel, tengok Farid Daniel jawapan. Okey, kulat tu ingat kalaulah kulat dia berbentuk spora. Tu keyword kita, spora. Okey, boleh Biasa tempat gelap. Kalau dot dia akan tunjuk gambar. Okey, apa lagi yang ada? Kalau kulat tu biasanya ada perkataan selain daripada spora tu, spora kalau dalam keadaan aset. Okey, biasanya dia akan duduk dalam tempat gelap ataupun tempat lembap. Okey. Adalah satu lagi. Dia ada perkataan pertunasan. Dia ada juga kalaulah biasa-biasa dia boleh bertunas. Macam tu. Okey, awak dapat Okey, lepas tu alga kena ingat wajib. Alga mesti warna hijau. Ni one famous. Kalau warna hijau tu sebab dia ada klorofil. Dia boleh buat makanan sendiri. Macam tu. Okey, yang ketiga protozoa. Okey, protozoa tadi kita ingat kita ada paramecium. Lepas tu kita ada ameba tu. Okey, biasanya hot 2 ni semua dia akan tunjuk pasal cara dia makan secara fagositosis. Fagositosis maksud dia buat gini. Dia akan membentuk macam huruf C tu, katalah ada makanan kat sini. Dia akan membentuk, ia menghampiri dulu, lepas tu dia membentuk huruf C, lama-lama dia telang. Maknanya makanan tu akan masuk dalam ni. Dia tak ada mulut, tapi dia berbentuk kaki palsu. Ada satu lagi yang biasa kita akan katanya. Dia akan ada pseudopodium. Pseudopodium ni adalah kaki palsu. Ni antara keyword dia juga. Okey. Bakteria macam tadi. Bakteria dia boleh tanya banyak. Terutama dia apa penyakit yang boleh dibawa oleh bakteria. Jadi balik ni, lepas daripada ni awak tengok sikit penyakit. Okey, boleh Banyak dekat bakteria tu penyakit. Okey, virus, mikroorganisma paling seni. Hak paling kecil ingat virus. Lepas tu dia akan duduk dalam perumah macam COVID-19. Dia akan duduk dalam manusia. Dan dia tidak menjalankan ciri hidup. Contoh ciri hidup tu ialah dia dok makan. Dia membiak. Satu je dia membiak. Tapi dia membiak bukan secara tu. Dia akan makan perumah tu. Lama-lama dia akan banyak. Okey. Boleh Boleh Daniel? Boleh. Kalau nak tanya, tanyalah. Ni cikgu. Silap. Ni cikgu. Ni Akilah. Semua betul. Maknanya boleh jawab dah periksa tu. Okey. Jadi, Atirah pun sama. Semua betul. Okey, good. Faham dah tu maknanya. Bab 1. Okey. Semua orang tukar dah skrin? Okey. Hari ni kita nak jawab pula. Contoh macam mana nak jawab soalan kertas 1. Soalan kertas 2. Okey. Boleh Boleh Farid Daniel? Boleh. Boleh Okey, jadi kita tengok pula macam mana kita nak jawab soalan struktur. Okey, hari ni kita bentuk soalan struktur lepas tu soalan bahagian eksperimen Okey. Biasanya cikgu nak khabar soalan bab 1 akan masuk periksa. Wajib masuk periksa sebab soalan ni antara soalan yang famous. Dan banyak eksperimen. Eksperimen wajib. Okey. Contoh cikgu, darjah 1 menyodorkan organisma. Cikgu dah edit ni. A, B, C dan D. Okey, ada 4 organisma ni. Okey, sekejap cikgu nak ambil. Okey, lepas tu soalan A. Cikgu nak dia kata kelaskan A, B, C, D tu berdasarkan ciri-ciri berikut. Boleh buat makanan sendiri. Satu lagi tidak boleh buat makanan sendiri. Kalau soalan gini, jadinya lagi senang kalau awak buat dalam bentuk petok. Maknanya macam ni jadual. Cikgu buat macam jadual dah ni. Okey, sekarang ni cuba awak jawab. Cikgu tekan multiple choice. Okey, pada skrin class point awak tu,
Cuba tengok. Antara A, B, C, D, mana satu boleh membuat makanan sendiri je? Pilih makanan sendiri. Okey. Cikgu bagi hint. Kalaulah ada 4 jawapan, dia suruh bagi 2 kumpulan. Jadi, awak pilih 2. Jadi, soalan tadi, pilih 2. Okey. Faham tak maksud cikgu? Dari A, B, C, D itu, mana antara 2 yang boleh awak pilih. Cuba dia tulis situ. Choose one or more option. Lepas tu, awak pilih A, B, C, D. Hak mana boleh buat makanan? Buat makanan sendiri maksud cikgu. Mana bentuk dia hak boleh buat makanan sendiri? Okey. Cikgu tunggu awak jawab dulu. Atirah dengan Akilah ada masalah tak? Tak ada orang jawab lagi. Tak ada orang lagi atau? Okey. Cuba tengok. A tu ada, cikgu kata tadi kalau ada bulat-bulat dia panjang tu adalah kulat. Yang B tu mana satu Okey, C tu ingat tak cikgu tunjuk gambar tadi? C tu macam D. D tu hak nasa. Okey. D tu kalau macam bulat-bulat tu. Okey. 2 orang dah jawab. B paling banyak. B dengan C. Okey. Okey. Mesti ada seorang jawab se je tu. Salah. Lemak. Okey. Seorang lagi? Siapa tak jawab seorang lagi? Okey. Jadi kita tengok. Okey, tengok kita sangat. Siapa laju sekali? Atira tak jawab lagi ke Atira? Sorry. Okey. Fadi Daniel dapat tinggi sekali. Okey, betul lah ke tu? Okey, jom kita tengok. Okey. Silap. Okey. Sekejap Okey, cikgu back balik. Okey, jadi apa yang kita kena ingat sekali ialah, okey, ingat yang A ni adalah kulat roti. Okey, bentuk macam ni adalah kulat roti ni. Okey, boleh? Lepas tu B ni, sebab apa jawab B dengan C? B ni yang cikgu gambar tadi lah. Hak gambar mula-mula sekali hak cikgu tunjuk tu. Hak ni gambar real dalam bentuk 2D. Cuba tengok ni hak gambar awak. Ni. Ni adalah Chlamydomonas nombor 2, alga tu. Okey, jadi tu sebenarnya bentuk dia ni, bentuk dalam yang ambil gambar gini. Okey, kalau kita buat lukisan. Ni adalah B, alga tadi. B adalah Chlamydomonas nama dia. Chlamydomonas.
Okey. Yang C tu adalah alga. Spirogyra nama dia. Ni macam haiwan tapi dua-dua ni ada mempunyai klorofil. Spirogyra. Okey. D ni ialah sebenarnya kulat. Ni adalah bentuk yang kedua, kulat hok biasa kita duduk. Kalau tempat lembab kat robot-robot hok lembab tu bentuknya gini. Ni pada roti, ni kulat biasa. Okey, boleh B dengan C. Jadi boleh membuat makanan sendiri ialah B dengan C, tidak boleh membuat makanan sendiri A dengan D. A dengan D tu dia akan makan perumah dia. Maksud dia katalah dalam kulat roti tu, dia akan lama-lama dia akan makan roti tu. Kulat tu akan makan roti. Jadi roti tu adalah perumah dia. Okey, boleh siapa masuk tu? Okey, welcome siapa yang masuk? Sekejap kita tengok siapa masuk. Kejap. Papa. Kejap. Cikgu kejut anak. Cikgu jap. Papa, Aina ada Google Meet. Papa tak kasi tengok. English semua. English. Mana buku BI nak? Cari bang. Hello. Oh sorry. Cikgu lupa. Anak cikgu ada Google Meet pagi ni. Okey. Ada lagi? 5 orang? Okey. Berdasarkan Raja 1, boleh kita sambung? Boleh. Sorry gangguan. Okey, berdasarkan Raja 1, namakan kumpulan mikroorganisma yang boleh membuat makanan sendiri. B dengan C ni kumpulan apa tadi? Cikgu tanya. Faris, kenapa nama kumpulan dia? Apa B dengan C cikgu? B dengan C tu, nama dia apa? Alga. Alga. Okey, good. Boleh Atira dengan Akilah? Okey, jadi kita tulis sini nama kumpulan dia alga. Okey. Namakan proses yang dijalankan oleh kumpulan mikroorganisma untuk menghasilkan makanan sendiri. Apa nama proses nak buat makanan sendiri tu? Atira? Apa nama proses dia? Fotosintesis. Fotosintesis. Okey, good. Fotosintesis. Okey, boleh Atirah dengan Akilah? Tak apa, nanti cikgu bagi mula slide ni, awak boleh tengok balik. Okey, next kita pergi ke slide seterusnya. Okey, lepas daripada kita kenal awak nampak soalan nombor 1 soalan boleh masuk kertas 1 bentuk dia. Lepas tu dia punya gambar, lepas tu ciri dia. Okey, lepas tu kita belajar lepas tu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, jadi kita ingat mula.
apa yang mempengaruhi makin banyak mikroorganisma tu ia hidup. Okey. Ia nak tempat lembab ke tak tempat lembab? Siapa nak jawab ke cikgu? Tempat lembab. Okey, jadi dia nak kelembapan tinggi. Jadi kalaulah kelembapan rendah, tempat kering, ia akan mati. Ginilah awak ingat sebenda. Awak ingat kulat. Kulat nak tempat lembab. Okey, kulat nak cahaya tak? Okey, kulat nak cahaya tak? Awak agak-agak. Tambah. Tak ambuh. Jadi nak tempat gelap. Okey. Jadi tempat gelap dia boleh hidup. Okey, nak suhu rendah ke suhu tinggi? Rendah. Rendah. Okey, kita akan ada rule 3 Suhu tinggi. Suhu tinggi biasanya kita letak dalam microwave lah kalau dalam eksperimen. Microwave. Okey, lepas tu suhu biasanya dia akan ada 3. Suhu kedua ialah suhu bilik. Suhu ketiga suhu dalam peti. Suhu rendah. Rendah biasa hidup dalam peti. Okey, jadi agak-agak antara 3 tu mana satu yang dia nak? Suhu bilik. Suhu bilik. Okey, good. Suhu bilik. Ataupun dalam soalan dia dibagi hint. Suhu bilik kita ialah 30. Suhu bilik kita 25 darjah Celsius. Salah lah cikgu. Tu suhu manusia 37. 25 darjah Celsius. Kalau dalam microwave dia mati. Kalau dalam peti dia mati. Macam tu. Eksperimen akan ada 3. Kalaulah kelembapan, satu dia duduk tempat kering. Ataupun dia duduk tepi lampu. Satu lagi dia letak air. Lembab lah maknanya dia duduk kat tempat lembab. Kalaulah cahaya dia akan ada 2. Satu cahaya dia akan duduk tepi lampu. Lepas tu yang kedua eksperimen dia letak dalam almari. Macam tu. Jadi hak duduk dalam almari tu akan hidup banyak. Okey, nilai pH. Nilai pH akan ada 3. Cikgu tulis bawah tepi ni tak. Okey, pH akan ada 3. Satu pH yang berasid. 1 sampai 6 pH dia. Satu lagi pH 7 neutral. Satu lagi pH 8 hingga 14. Ni beralkali. Okey, katalah asid ni dia letak dalam cuka. Yang ni dia tak apa-apa, alkali dia letak dalam sabun. Okey, agak-agak antara 3. Mana satu nilai pH yang paling disukai oleh mikroorganisma? 7. 7, neutral. Okey, good Farid. Boleh hati dah? Kalaulah dia nak dalam keadaan neutral. Okey, nutrien. Okey, biasanya dalam eksperimen dia akan ada 2. Satu agar-agar kosong. Agar kosong maknanya macam mock kita, agar tu agar kosong je dia letak. Satu lagi dia akan tulis agar-agar bernutrien. Nutrien ni adalah makanan. Jadi mikroorganisma nak duduk dalam keadaan agar-agar nutrien. Biasanya untuk soalan ni dia akan guna bakteria. Bakteria yang dikuturkan. Jadi faktor yang malar dia ialah bakteria, jenis bakteria. Ingat gitu. Malar dia ialah jenis bakteria. Yang PM dia manipulasi ialah 5 ni. Okey, boleh Manipulasi 5. Contoh cikgu kata, kalaulah PM kita kelembapan. Jadi, hak lain cahaya, suhu, pH, nutrien akan jadi malar. Maknanya, tambahan hak topik tu. Okey, jadi satu lagi pemboleh ubah bergerak balas kita ialah pemboleh ubah bergerak balas adalah pertumbuhan bakteria. Macam tu. Boleh ingat Okey, cikgu bagi all out dah ni. Jadi, jenis bakteria malar biasanya kita akan ambil bergerak balas pertumbuhan bakteria. Faktor yang 5 tadi dia akan pilih salah satu akan jadi manipulasi. Okey, boleh Cikgu nak pergi ke eksperimen. Boleh Farid? Boleh. Boleh. Okay. Kita pergi kepada soalan sebenar. Boleh. Okay, contoh kita dapat soalan. Kita akan tengok soalan kita. Nampak tak soalan ni? Ke Cikgu Shri ingat? Okey.
Baca soalan Dapat. atas. Dapat soalan ni, cari dulu PM, PB. Okey. Sama. Okey, dia kata rajah A menunjukkan satu eksperimen mengkaji kesan suhu. Okey, ada baca dulu soalan. Kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria Bacillus subtilis. Okey. Jadi, cuba khabar ke cikgu daripada tajuk. Mana satu PM, mana satu PB? Cuba tak jawab cikgu. PM kita apa? Kesan suhu. Ya, Kesan betul. suhu. Kesan suhu. PB kita? Pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria. Okey, dapat daripada soalan ada PMPB. Okey, daripada jadual. Okey, cuba tengok apa yang sama. Apa yang sama antara suhu, antara gambar rajah tu? Apa yang sama? Cikgu tanya yang pertama sama dulu. Apa yang sama? Ni kan? 5 cm bubur nutrien 1 cm kultur bakteria kan? Yang ni adalah yang sama. Jadi once kita kata sama, yang ni yang malar. Kita boleh tambah depan. Ada 5 cm padu. Jadi kita boleh kata isi padu bubur nutrien. Boleh. Lagi? Ayat kedua. Kultur bakteria, isi padu bakteria. Isi padu bakteria. Ataupun yang tadi cikgu kata paling senang nak ingat ialah jenis bakteria. Ni yang malar. Yang pertama kita cari yang sama. Yang kedua pada gambar rajah apa yang beza? Suhu. Suhu. Kalaulah beza tu suhu ni. Kalaulah dia tu beza tu adalah PM kita. Maknanya PM kita adalah suhu. Boleh anak-anak? Jadi daripada tajuk kita dapat dah. Daripada gambar rajah kita dapat dah. Okey, daripada tabel. Okey, daripada tabel mesti dia akan bagi gini je. Duduk sini, hak ni sini. Maknanya dia akan bagi dua. Hak depan kita akan jadi PM, hak belakang akan jadi PB. Tolong ingat je. Okey, boleh Apa maksud sedikit keruh dengan sedikit keruh? Okey, apabila ada bakteria, awak pasang bubur nutrien, awak anggap dia sebagai agar-agar. Agar-agar mak kita warna putih kan? Betul tak? Apabila dia ada bakteria ni membiak dan apabila bakteria tu membiak, macam tadi lah, mula-mula kasut kita bersih je. Tiba-tiba kita tak luar, jadi berhabuk kan, jadi keruh kan, jadi macam koko. Apabila dia kata perkataan keruh, maksud dia dalam tu ada banyak bakteria. Apa? Sini. Teacher suka bawa kat apa dia? Okey lah tengok. Teacher kata maksud apa? Sekejap anak-anak. Sekejap. Cikgu tengok anak cikgu sekejap. PDPR. Muka surat CAFR tak ada pun teacher ke apa? Mesra digital je. Ada tak buku mesra digital? Buku latihan satu lagi. Tadi teacher kata tu. Apa tu tadi? Tidak ada kata. Ni kot, belah-belah ni kot. Animals kot. Kita tengok. Teacher ngajar. Teacher ngajar apa? Dia kata nama buku surat. Macam dia kata nama je. Dia tanyalah teacher. Muka surat apa? Anak malu. Malu? Pergi. Tengoklah muka surat apa. Tu kakak. Papa. Papa kat luar dah. Tengok lu teacher khabar masak apa. Tengok. Malu. Sama macam awak. Okay, sorry. Gangguan. Okay, jadi. Kita habis pukul 9 Okay, kita sambung Sorry. Pemboleh ubah dalam ni dimanipulasi apa tadi? Dimanipulasi adalah apa jawapan dia? Dimanipulasi apa? Suhu. Okay, tulis je suhu. Okay, bergerak balas. Ambil je hak atas ataupun hak bawah. Boleh belaka. Awak nak ambil pertumbuhan bakteria boleh. Keadaan bubur nutrien boleh. Okay, lagi senang kita ambil hak atas. Kita ambil pertumbuhan bakteria. Okay, malar. Macam tadi Boleh ambil belaka antara tiga ni. Jadi malar kita adalah jenis bakteria.
Boleh Okey, jadi nyatakan hipotesis. Macam mana kita nak tulis hipotesis? Kalaulah dalam bentuk ni, kita akan ada 3 hipotesis. Kita boleh tulis semakin apa, semakin apa. Semakin PM, semakin PB. Tapi kita ada jika maka. Okey, tapi untuk soalan bentuk ni, dia adalah soalan yang umum. Okey, hipotesis yang umum. Macam mana nak tulis hipotesis umum? Macam ni. Sebabkan dia kata suhu 37 paling keruh kan. Okey, jadi kita tulis suhu 37 darjah Celsius ialah suhu optimum. Awak guna perkataan optimum ataupun perkataan sesuai untuk pertumbuhan bakteria. Okey, boleh kelas? Boleh tak? Faham tak Haris? Faham. Atira dengan Akila? Faham. Faham. Okey. Nyatakan satu pemerhatian. Apa maksud pemerhatian? Daripada dapatan jadual 1. Apa yang kita tengok pada jadual 1? Suhu, awak boleh khabar belaka lah. Maknanya gini. Kalaulah dia kata pemerhatian, awak baca je tabel tu. Apa nak baca? Tulis je. Katalah kita nak khabar suhu, nak tulis belaka pun boleh. Suhu 5 darjah dan 70 darjah. Keadaan bubur nutrien sedikit keruh. Manakala suhu 30 darjah Celsius paling keruh. Okey. Once kita tulis perkataan pemerhatian, kita kena tulis belaka. Baca ayat atas macam ni. Atas suhu. Suhu 37. Baca bawah dia. Keadaan bubur nutrien keruh. Macam tu kita ambil. Maksudnya flow dia kita akan ambil gini. Boleh faham maksud cikgu? Dan kalaulah awak nak tahu paling maknasa paling banyak, jadi kita tulis belaka pun tak apa. Ataupun kita boleh buat conclusion. Suhu 32 darjah lebih keruh berbanding. Ada perkataan berbanding. Berbanding tabung uji K dan tabung uji M. Macam tu. Boleh Okey. D. Nyatakan inference yang boleh dibuat berdasarkan eksperimen. Okey, inference ni kita boleh kata sama macam hipotesis. Dan dia suruh tulis sebab. Okey, suhu 37 paling optimum paling keruh kerana. Okey, macam mana nak buat inference? Kita letak pemerhatian. Kita letak PB. PB kita apa tadi? Maknanya pertumbuhan bakteria kan? Suhu 37 paling keruh tu adalah pemerhatian. Lepas tu kita tambah dengan PB kita. Suhu 37 paling keruh kerana banyak pertumbuhan bakteria. Macam tu. Pertumbuhan bakteria. Ataupun sebenarnya awak boleh salin balik je kat hipotesis. Suhu 37 paling keruh kerana suhu optimum. Mana-mana boleh. Okey, boleh Okey. Last sekali kat bawah. Okey, cikgu guna whiteboard lah. Senang sebab cikgu dah muat dah. Okey, whiteboard putih. Okey, last sekali soalan. Awak dapat soalan cikgu Definisi secara operasi. Okey. Macam mana kita nak buat DSO? Cikgu pendekkan sebagai DSO. Cara nak tulis DSO ialah yang pertama, awak kena tulis ayat belakang sekali. Ayat belakang. Berapa ya tambah keluar? Ayat belakang tambah dengan ialah proses ke, tindak balas ke, bahan ke yang
menyebabkan ataupun yang mengakibatkan apa pemerhatian kita. Ni adalah ayat skema dia. Jadi awak boleh pilih. Awak kena hafal hak ni. Okey, jadi tadi kita kata. Ni tadi kita kata. Dia kata berdasarkan eksperimen bagi bakteria. Bakteria apa bakteria? Okey, jadi ayat belakang kita ialah bakteria. Okey, jadi kita akan tulis bakteria ialah bakteria tu adalah pilih proses ke, tindak balas ke, bahan. Ataupun dalam ni kita panggil organisma. Organisma lah kan. Jadi, bakteria ialah organisma yang menyebabkan tu kita boleh guna kot satu lagi perkataan menunjukkan. Okey, salin. Yang menunjukkan apa pemerhatian kita? Pertumbuhan bakteria. Pemerhatian kita bukan pertumbuhan. Tengok dekat jadual tadi. Suhu 37 darjah Celsius paling keruh kan? Betul ke tak? Dekat jadual tadi. Pemerhatian ada dekat jadual. Jadi, kita tulislah bakteria ialah organisma yang menunjukkan paling keruh. Kenapa ayat paling keruh depan ayat dia? Paling keruh pada suhu 37 darjah Celsius. Okey, sekejap cikgu tengok apa ayat dia. Keadaan bubur nutrien. Menunjukkan keadaan bubur natrium. Okey. Boleh faham? Jadi cikgu ulang balik. Macam mana kita nak tulis DSO? DSO ni ada ayat yang memang betul lah. Ayat belakang. Lepas tu ialah proses. Kita kena pilih. Proses ke, bahan ke, tindak balas yang menyebabkan ataupun menunjukkan apa pemerhatian kita. Kita bukan ambil PB. Kita ambil pemerhatian. Okey, jadi jawapan kita ialah bakteria ialah organisma yang menunjukkan keadaan bubur nutrien paling keruh pada suhu 37 darjah Celsius. Okey, boleh? Okey, cukup ngam-ngam ke 9? Okey. Jadi hak last kali Dok Dang nak buat. Tak apa. Nanti cikgu rekod balik hak last kali. Okey. Apa yang awak boleh rumuskan untuk hari ni? Faham ke tidak? Cikgu tak tekanlah word clock. Faham. Boleh Jadi ada sikit lagi dekat bab 1. Cuma awak tengok macam mana cara nak disinfeksi. Macam mana kita nak mengurangkan jangkitan. Ada dalam tu. Lepas tu penyakit-penyakit segi awak kena tengok. Okey. Itu saja untuk hari ini. Nanti cikgu bagi semula ni. Whiteboard ni. Nanti cikgu bagi ke awak. Okey, boleh dalam bentuk PDF. Okey. Terima kasih sebab masuk kelas cikgu hari ni. Lepas ni masa dia? Siap pula. Okey. Fadil baca doa boleh?